Baiklah, untuk perkembangan semasa dari negeri di bawah Bayu, langsung kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Dia Sahlan. Dia, silakan Dia. Baik, terima kasih Norlila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah sedang mencari sumber biojisim yang besar daripada kelapa sawit dan perhutanan sebagai sumber pendapatan baharu melalui industri hiliran berasaskan bio. Tahun lalu 60 juta tan biojisim dihasilkan daripada industri kelapa sawit dengan tambahan 1.4 juta meter padu. Biojisim dari hutan kesemuanya boleh diproses menjadi produk dengan nilai tambah namun tidak dimanfaat kerana kekurangan minat pelabur. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal dalam ucap pertama pada pembukaan Forum Biomas Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri berangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Menurut Datuk Haji Muhammad Shafie, Sabah mampu menjadi negeri perindustrian menjelang tahun 2030 dengan penumpuan sektor pemprosesan biomas dalam menghasilkan pellet, biofuel dan biokimia sekaligus mewujudkan 39,000 peluang pekerjaan. Beliau juga berkata kawasan industri berkelompok kelapa sawit POIC Sendirian Berhad mengetuai promosi pembangunan industri biojisim di negeri ini. Sementara itu, bercakap dalam sidang media, Datuk Madius memberitahu forum ini antara lain membincangkan satu pendekatan baharu yang dikenali sebagai circular economy. One approach to the whole thing is what we call circular economy, and we believe that we could start with biomass. So again, this is timely because at the national level, the federal government is talking about. Lebih 100 perwakilan menghadiri forum sehari anjuran bersama POIC Sabah dan Agensi Inovasi Malaysia MIA yang antara lain membincangkan kertas kerja bertajuk Creating a Circular Economy in the Forestry Sector dan the roles of biomass in supporting and sustaining green transportation. Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK disaran menterjemahkan kemahiran yang dipelajari melalui latihan pemantapan kawat OKK bersama-sama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk mengurangkan insiden kebakaran terutama di premis masing-masing secara lebih berkesan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berkata OKK yang terdiri daripada pekerja organisasi mampu membantu JBPM dalam mengurangkan risiko kebakaran di premis dengan melaksanakan kerja secara sistematik, selamat dan efisien. Beliau yakin latihan pemantapan kawat OKK bukan sahaja dapat meningkatkan hubungan baik antara pihak organisasi dengan JPBM, malah mampu mempertingkat kesedaran awam dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan dan bencana. Datuk Muhammad Shafie menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan dan makan malam sempena latihan pemantapan kawat OKK 2019 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Haji Jaujan Sambakong. Dalam majlis ini, Kelaga Regensi Wan Borneo diumum sebagai johan pertandingan kawat pemadaman kebakaran bagi kategori perhotelan dan perkhidmatan sekaligus menerima anugerah terbaik antara yang terbaik. Pertandingan kawat peralatan kebakaran bagi kategori perkilangan dan pemprosesan pula dijorai Fokus Lamba, manakala Sedafiat Sendirian Berhad bagi kategori perhotelan dan perkhidmatan. Pertandingan Ironman bagi kedua-dua kategori berkenaan disandang Kunak Refinery dan DBKK 2. Golongan wanita di Sabah gembira dengan berita baik yang dikongsi dalam Belanjawan 2020 khususnya berkaitan pewujudan 33,000 peluang pekerjaan setahun untuk wanita berusia 30 hingga 50 tahun yang telah berhenti kerja selama setahun atau lebih. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Jehwah Sabah, Mastura Jamra berharap peluang pekerjaan itu dapat dipanjangkan ke negeri ini sekaligus membolehkan golongan hawa menikmati kehidupan lebih baik. Mengharapkan agar peluang ini dipanjangkan ke Sabah juga. Jadi wanita-wanita di Sabah akan diberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Mastura berkata demikian ketika diminta mengulas Belanjawan 2020 selepas merasmikan Seminar Kesejahteraan Rakyat dan Undang-Undang Anjuran Jehwah Sabah dengan kerjasama Pertubuhan Sinar Wanita Sabah di Pekan Pensiangan Nabawan.
Sementara itu, beberapa wanita yang ditemui turut berkongsi rasa gembira dan bersyukur kerana belanjawan berkenaan tidak meminggirkan kepentingan wanita dalam pembangunan negara. Ternyata pihak kerajaan baru pada masa ini tidak melupakan peranan wanita di negeri Sabah dan amnya di Malaysia ini. Mengenai dengan peluang pekerjaan untuk wanita sebanyak 33,000. Saya harap program ini dapat dibagi kepada bahagian pedalaman di negeri Sabah. Kami sebagai kaum wanita teruja dengan peruntukan dan belanjawan yang diberikan. Memandangkan bila dikupaskan, benda ni belanjawan itu sangat menguntungkan bagi pihak kami lah, kaum wanita. Menteri Kewangan Lim Guan Eng ketika membentangkan Belanjawan 2020 Jumaat lalu mengumumkan inisiatif #Malaysia Kerja dibahagikan kepada 4 program yang antara lain termasuk #Wanita Kerja bertujuan mewujudkan 33,000 peluang pekerjaan setahun untuk wanita berusia di antara 30 hingga 50 tahun yang telah berhenti kerja selama setahun atau lebih. Sementara itu, peruntukan 1.2 bilion ringgit bagi Kementerian Belia dan Sukan dalam Belanjawan 2020 melegakan golongan belia di Sabah dengan harapan bajet kali ini dapat meningkatkan lagi potensi belia dalam pelbagai bidang. Rata-rata wakil belia yang ditemui kru berita RTM dalam Karnival Gempak Belia 2019, Sempena Tamu Besar Kota Belud menaruh harapan yang tinggi agar Belanjawan 2020 mampu melestarikan pembangunan belia di negeri ini. Saya harap bajet ini dapat membantu belia dari sudut ekonomi seperti peluang-peluang perniagaan, bantuan-bantuan kewangan kepada belia yang ingin memulakan perniagaan lah. Dan juga membantu dari segi sektor pekerjaan dan ruang dalam perniagaan. Saya berharap golongan belia di negeri Sabah ini lebih diberi perhatian oleh kementerian kerana kita mau setaraf dengan belia-belia di Semenanjung. Bajet yang ada tidak salah kita gunakan membantu belia wanis yang bergelar ibu tunggal. Kita bagilah kursus-kursus kemahiran kepada mereka. Kita mengharapkan KBS Malaysia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya ataupun perhatian yang sepenuhnya kepada belia-belia di Borneo, khususnya Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Belanjawan kali ini juga diakui Menteri Belia dan Sukan Syed Abdul Rahman sebagai Belanjawan Anak Muda 2020 yang mampu memacu perkembangan positif terutama memberi peluang pekerjaan yang berkualiti. Kerjasama rapat antara kepimpinan kerajaan negeri dengan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM perlu diteruskan demi memperkukuh aspek keselamatan negara khususnya melibatkan perairan negeri Sabah. Panglima Markas Armada Timur Laksmana Madya Datuk Abdul Rahman Haji Ayub berkata, kerjasama yang sedia terjalin wajar diteruskan walaupun terdapat pertukaran kepimpinan dalam pasukan keselamatan itu. Kita telah establishkan kewujudan Markas Pemerintahan Armada Timur itu sendiri semenjak dia ditubuhkan pada 27 April tahun 2017. So, tahun ini adalah tahun kedua, nak masuk tahun ketiga sudah. Dan setakat ini kita berjaya memainkan peranan sebagaimana yang kita hasratkan. Datuk Abdul Rahman ditemui media selepas upacara perbarisan perpisahan Panglima Markas Armada Timur yang disertai 42 pegawai dan 280 anggota lain-lain pangkat TLDM di Padang Kawat KD Sri Kota Kinabalu, pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Perbarisan diketuai Pegawai Perbarisan Komander Muhammad Azrul Hakimi Azmi diiringi pancaragam gabungan daripada 22 Regimen Askar Melayu Diraja dan 3 Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Pegawai Waran 2 Kifli Hashim. Datuk Abdul Rahman Haji Ayub akan berpindah ke Markas Tentera Laut Kuala Lumpur berkuat kuasa setelah pengumuman rasmi oleh Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani di Kota Kinabalu yang dijadual esok. Baik, sekian berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Norlela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Baik, dia terima kasih.